Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan tentang pengamalan adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu hari ini. Pengenalan. Pemilihan tajuk ini adalah untuk menyampai dan menambahkan pengetahuan mengenai adat resam dengan lebih mendalam dan memandangkan ia masih lagi diamalkan di dalam kehidupan masyarakat kini. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat, adat resam bermaksud aturan yang biasa atau adat kebiasaan. Pada Kamus Pelajar edisi kedua pula, ia bermaksud adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Secara amnya, ia menunjukkan sesuatu peraturan yang tidak dicatat secara rasmi dan diamalkan di dalam sebuah masyarakat yang diturunkan oleh nenek moyang dari generasi ke generasi. Terdapat beberapa jenis adat di dalam masyarakat Melayu kita, antaranya adat istiadat yang mencerminkan sesuatu tata tertib pada zaman raja-raja atau sesuatu upacara yang sudah menjadi tradisi sesuatu tempat. Seterusnya adalah adat yang diadat atau adat non-diadat, di mana hanya sesetengah kawasan sahaja yang mengamalkannya. Misalnya, ketika majlis perkahwinan, sesetengah negeri mempunyai keunikan tersendiri dalam meraih pasangan pengantin dan rombongan keluarga, seperti pembayaran tol, acara berbalas pantun, dan persembahan silat. Terdapat juga adat yang diterap dan disesuaikan mengikut masyarakat. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat beberapa objektif yang dikemukakan dan ditekankan, antaranya fakta dan perbincangan di mana akan dibincangkan dengan lebih mendalam mengikut topik-topik kecil dalam tajuk ini. Kedua adalah tokoh-tokoh yang terlibat. Ketiga adalah kesan pengamalan adat resam selain menjadi identiti sesebuah masyarakat. Cabaran dan pengamalan adat resam dan cadangan mengatasi cabaran. Adat kelahiran dalam masyarakat Melayu dilakukan sempena meraihkan kelahiran seorang anak. Ia merupakan tradisi turun-temurun yang dimenyarankan para ibu untuk mematuhi beberapa adat resam yang umum dalam masyarakat Melayu yang berkait tentang kelahiran dan tempoh selepas bersalin. Berikut adalah beberapa aspek adat kelahiran yang umum dalam masyarakat Melayu. Antaranya ialah yang pertama, tempoh berpantak. Okey, setelah seseorang wanita itu selamat melahirkan anak, dalam adat resam Melayu, kebiasaannya wanita tersebut perlu menjalani tempoh berpantang selama 44 hari. Tempoh berpantang adalah sejenis penjagaan fizikal dan emosi yang perlu dilakukan oleh setiap wanita. Dalam tempoh ini, setiap wanita yang bersalin wajib mengikuti amalan berpantang seperti yang dilakukan oleh adat resam seperti mengurut, bertungku dan lain-lain. Di samping itu, berurut juga selepas bersalin dapat melancarkan peredaran darah di samping dapat membantu mengeluarkan darah beku yang terjadi semasa bersalin. Semasa tempoh berpantang, wanita perlu mematuhi segala pantang larang makanan yang telah ditetapkan supaya dapat mengembalikan kembali kesihatan tubuh badan. Hal ini bertujuan untuk mencegah daripada perut kembung dan masalah pencernaan serta dapat memastikan sesi pemulihan semula badan wanita itu berjalan dengan lancar. Selain itu, adat kelahiran juga yang masyarakat Melayu pada zaman ini masih mengamalkannya ialah cukur jambul dan berendoi. Cukur jambul dan berendoi merupakan upacara tradisional masyarakat Melayu di mana ia selalunya dilakukan pada hari ke-7 atau hari ke-40 setelah kelahiran seorang bayi itu. Semasa upacara cukur jambul ini, rambut bayi dicukur pertama kalinya sebagai tanda kelahiran anak itu disambut dengan gembira. Perkataan berendoi itu membawa maksud kepada buayan atau buayan untuk menidurkan bayi. Antara adat berendoi yang pertama ialah pemberian makanan kepada bayi. Kebiasaannya, makanan yang diberikan kepada bayi tersebut ialah bubur nasi, pisang, madu dan sebagainya. Acara ini dilakukan oleh orang-orang yang berpengaruh seperti datuk kepada bayi tersebut ataupun ketua kampung dengan mengoleskan makanan tersebut di bibir bayi. Selepas melakukan upacara cukur jambul dan berendoi, bayi itu perlu dimasukkan ke dalam buayan yang dihiasi dengan bunga-bunga, kemudian didorongkan dengan dendangan lagu yang mengandungi nilai dan mesej yang positif.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu. Adat perkahwinan dalam masyarakat Melayu masih diamalkan di kebanyakan majlis perkahwinan yang diraikan. Pada awalnya, adat perkahwinan masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat-adat daripada agama luar seperti Hindu, tetapi setelah datangnya Islam, terdapat banyak perubahan yang berlaku selaras dengan nilai-nilai yang diajar dalam agama Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa adat perkahwinan masyarakat Melayu yang tidak mematuhi tuntutan syariah dan hanya dilakukan semata-mata kerana adat. Berikut adalah beberapa aspek adat perkahwinan masyarakat Melayu, antaranya ialah adat merisik dan meminang. Okey, adat merisik ini merupakan pertemuan antara wanita dan jaka yang ingin dijodohkan. Merisik dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti bahawa wanita yang dihajati itu masih tiada tali ikatan pertunangan ataupun perkahwinan dengan mana-mana pihak. Proses merisik ini diharuskan dalam Islam supaya tidak berlakunya penyesalan di antara kedua-dua belah pihak setelah berumah tangga. Setelah berlakunya proses merisik, adat meminang pula dilakukan. Seterusnya ialah adat bertunang. Adat bertunang adalah satu tanda persetujuan oleh kedua-dua pihak dalam proses membina rumah tangga untuk menjadi suami isteri. Majlis pertunangan diadakan adalah untuk berbincang dengan ahli keluarga kedua-dua belah pihak tentang hubungan yang terjalin supaya hubungan itu direstui oleh keluarga, terutamanya ibu dan bapa. Seterusnya, adat bersanding. Adat bersanding merupakan upacara yang dilakukan ketika majlis perkahwinan di mana pasangan pengantin akan duduk di atas pelamin. Majlis bersanding ini bertujuan untuk memperkenalkan pasangan pengantin yang telah menjadi suami isteri kepada sanak saudara dan para tetamu. Namun demikian, terdapat sedikit unsur-unsur dalam adat bersanding yang bertentangan dengan agama Islam. Kebanyakan masyarakat Melayu melakukan majlis perkahwinan secara besar-besaran yang secara tidak langsung akan mewujudkan sifat riak dan takbur. Hal ini demikian kerana majlis perkahwinan secara besar-besaran akan menelan kos yang sangat tinggi untuk menyiapkan segala kelengkapan dari segi pakaian, dari segi pakaian pengantin, pelamin, makanan beradab dan lain-lain. Seterusnya ialah adat menabur bunga, rampai dan air mawar. Adat menabur bunga rampai dan air mawar ke kubur merupakan perkara yang umum dalam adat Melayu. Menabur bunga rampai kebiasaannya dibuat daripada campuran bunga-bungaan seperti mawar, kenanga dan dedaun yang harum baunya. Menabur bunga rampai dan penyiraman air mawar ini dilakukan untuk memberikan aroma yang akan mengekalkan keharuman yang wangi di sekitar kubur dan ia juga merupakan simbol penyucian. Adat menabur bunga rampai dan air mawar ini sangat terkait dengan konsep penghormatan dan kesucian. Namun demikian, masyarakat Melayu pada amnya telah menyedari adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam ini perlu dijauhi. Oleh itu, praktik ini semakin lama dilupakan oleh masyarakat Melayu pada masa kini. Haji Hassan bin Muhammad merupakan tokoh sejarah segamat dan merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam pengetahuan berkenaan pengamalan adat resam tradisional di daerah Segamat Johor. Salah satu pencapaian cemerlang yang beliau dapati merupakan kelulusan Pelajaran Nelayan Sertifikat FMC dan beliau merupakan anak tempatan aliran Melayu yang lulus dalam peperiksaan tersebut pada tahun 1965. Beliau sangat aktif dalam bidang penulisan dan telah melahirkan beberapa karya yang berdasarkan kajian dan penyelidikan serta mempunyai nilai ilmiah dan sejarah yang tinggi. Antara karya-karya tersebut merupakan adat resam Melayu Segamat, logat bahasa penduduk Mukim Jabi, asal-usul nama Bandar Segamat, Tok Bertiga Segamat dan Malaysia, sehari tiada dalam sejarah iaitu ketika pemerintahan Bintang 3. Karya penulisan beliau telah dikaji dengan terperinci, dicatat, dirakam serta ditulis dalam bentuk laporan, buku serta artikel yang dijilid serta dijadikan sebagai hak asal beliau. Abang Yusuf Putih merupakan keturunan Melayu Perabangan daerah Kelakar Sarawak. Beliau merupakan anak kelahiran Melayu pertama dalam memegang jabatan tertinggi Sarawak sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Beliau meneruskan perjuangan dalam mengetengahkan adat
Resam Melayu melalui penulisan dalangan kepada Kerajaan Negeri sehingga beliau menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2009. Antara karya beliau merupakan Adat Perkahwinan Orang Melayu Sarawak and The Malay Mind yang menekankan budaya dalam konteks cara hidup masyarakat Melayu Sarawak serta kritikan kepada masyarakat Melayu Sarawak mengenai nilai kesetiaan dan rasa hormat yang menentu pada pemimpin. Pengamalan adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu hari ini mempunyai kesan yang kompleks dan berbeza antara individu dan komuniti. Antara kesan penting pengamalan adat resam tradisional adalah pemeliharaan identiti budaya Melayu. Pengamalan adat resam tradisional membantu masyarakat Melayu untuk terus menghargai dan menyambungkan hubungan dengan warisan budaya mereka. Dengan mempertahankan bahasa, tarian, muzik, seni dan kraf tangan tradisional, masyarakat Melayu dapat mengembangkan jati diri mereka sebagai komuniti budaya yang kaya. Selain itu, pengamalan adat resam tradisional juga dapat memperkuatkan ikatan sosial dalam masyarakat Melayu. Acara-acara kebudayaan seperti perkahwinan, kenduri dan majlis keagamaan menjadi platform di mana masyarakat dapat berinteraksi dan mempererat hubungan antara satu sama lain biarpun berbeza agama dan bangsa. Adat resam tradisional juga berperanan dalam pemeliharaan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Melayu. Nilai-nilai seperti hormat menghormati, sopan santun, sifat kekeluargaan, kesederhanaan dan nilai-nilai agama seringkali terwujud dalam pengamalan adat resam tradisional. Melalui pengamalan ini, nilai-nilai seperti tersebut dapat diperkuat, dipraktikkan dan dipindahkan kepada generasi akan datang. Selain itu, pengamalan adat resam tradisional juga berperanan dalam peningkatan warisan budaya Melayu. Seni bina tradisional, seni persembahan, seni kraf dan tradisi desain adalah sebahagian daripada warisan budaya yang kaya dalam masyarakat Melayu. Kesimpulannya, pengamalan adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu hari ini mempunyai kesan yang berbeza. Walaupun banyak elemen tradisional masih dijaga dan diamalkan, pengaruh perubahan sosial dan globalisasi turut memainkan peranan penting dalam pengubahannya. Namun, pengamalan adat resam tradisional tetap penting dalam pemeliharaan identiti budaya, ikatan sosial, nilai-nilai tradisional dan peningkatan warisan budaya Melayu maupun bangsa lain. Budaya melambangkan identiti sesebuah negara. Amalan budaya tradisional kita melambangkan sifat majmuk masyarakat di negara kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Lia Fariza dan saya akan sambung perbincangan dalam cabaran yang dihadapi dalam pengamalan adat resam. Budaya dan adat resam telah diamalkan sejak dahulu lagi. Namun begitu, budaya dan tamadun Melayu berdepan dengan cabaran besar sewaktu kedatangan kuasa Eropah, khususnya Portugis, Belanda dan Inggeris. Meskipun negara Malaysia telah merdeka dan bebas dari penjajahan barat, namun secara tidak langsung, kesan pemerintahan penjajahan masih terpahat dalam kebudayaan Melayu. Antara cabaran yang dihadapi segelintir masyarakat Malaysia dalam pengamalan adat resam adalah yang pertama, kelemahan jati diri. Jati diri merupakan sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seorang individu dan bangsa. Jati diri Melayu adalah masyarakat Melayu yang mempunyai warisan keturunan Melayu beberapa generasi, bahasa Melayu, kebudayaan Melayu, agama yang membentuk kebudayaan dan tamadun cemerlang. Faktor utama kelemahan jati diri masyarakat Melayu adalah kurang memahami susur galur bangsa dan budaya dalam gagasan sejarah yang panjang dan bersambungan. Kelemahan memahami sejarah memberi kesan kepada kekurangan rasa sayang kepada masyarakat, bangsa dan juga negara. Hal ini terjadi kerana memahami sejarah masyarakat dan bangsa adalah memahami dan mengingati perjuangan pembinaan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Selain daripada kelemahan jati diri, kelemahan pegangan agama Islam juga menjadi cabaran terbesar dalam mengamalkan adat resam Melayu. Agama Islam telah menjadi asas kebudayaan Melayu. Sebagai contoh, kebudayaan Melayu berteras Islam. Aspek falsafah pemikiran Islam menjadi pemangkin dalam kebudayaan dan kesenian Melayu yang merangkumi fahaman akidah, rasional dalam Islam, toleransi dalam Islam, ukhuwah, pandangan sejagat Islam, fahaman ahli-ahli sunnah wal jamaah, ciri-ciri kedamaian dan kesenian Islam. Ia menekankan bahawa budaya Melayu adalah pandangan berteras agama Islam. Hal ini dikukuhkan dengan lembaran sejarah Melayu yang mana pemantapan budaya Islam bermula dengan pembelajaran aspek agama Islam dari peringkat istana hingga kalangan rakyat. Golongan ulama' dan pendakwah Islam bergiat aktif dalam aspek pengajaran,
penulisan dan penubuhan institusi pendidikan Islam, malah turut menjadi model akhlak Islam. Kewujudan segelintir masyarakat Melayu yang mempunyai kelemahan pegangan agama agak tergugat dengan beberapa fenomena. Antaranya, kelemahan akidah, kesan dari sikap kurang prihatin dan kurang peka dengan sesuatu syubhah yang banyak mengelilingi kehidupan hari ini, bermula dari aspek makanan, minuman maupun pakaian. Akhir sekali, salah satu cabaran yang dihadapi dalam pengamalan adat resam pada zaman kini adalah pengaruh globalisasi yang semakin meluas. Dengan adanya pertukaran budaya yang teras berubah, masyarakat semakin terdedah kepada nilai-nilai dan tradisi luar yang bertentangan dengan adat resam tempatan. Globalisasi juga membawa perubahan gaya hidup yang maju, menyebabkan adat resam tradisional dipinggirkan dan kurang diminati. Oleh itu, penting bagi masyarakat untuk mempertahankan jati diri budaya dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat resam. Tambahan pula, perkembangan teknologi maklumat yang begitu pesat telah membawa impak yang besar dalam kehidupan seharian, termasuk dalam pengamalan adat resam. Penggunaan media sosial dan peranti digital menyebabkan generasi muda semakin menjauhkan diri dari mempraktikkan adat resam tempatan. Budaya digital juga seringkali mengabaikan adat resam tradisional, mengakibatkan penurunan minat dalam mempelajari dan mengamalkan adat resam. Seterusnya, cadangan untuk mengatasi cabaran pengamalan adat resam. Yang pertama, pendidikan dan kesedaran masyarakat adalah kunci utama memulihkan pengamalan adat resam. Pendidikan formal dan informal harus memberi penekanan kepada nilai-nilai adat resam dan pentingnya melestarikan di sekolah, universiti dan dalam masyarakat. Generasi muda dapat mempelajari dan menghargai adat resam. Selain itu, program kesedaran masyarakat seperti ceramah, pameran dan pertunjukan budaya juga dapat memberikan ruang untuk mempromosikan adat resam kepada orang ramai. Justeru, kolaborasi dengan pihak berkepentingan adalah penting dalam menghadapi cabaran ini. Badan kerajaan, organisasi bukan kerajaan iaitu NGO, institusi pendidikan dan masyarakat setempat harus bekerjasama untuk mengembangkan kepakaran dan sokongan kewangan dapat digabungkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam memulihkan pengamalan adat resam. Selain itu, penting juga untuk memastikan pengiktirafan adat resam oleh institusi dan masyarakat secara umum. Badan kerajaan harus memberikan perlindungan undang-undang yang memperkuat untuk melindungi adat resam. Seterusnya, memanfaatkan teknologi dalam mempromosikan adat resam juga penting pada masa kini. Penggunaan media sosial, pembangunan laman web dan aplikasi digital dapat membantu menyebarkan informasi mengenai adat resam dengan cepat dan secara meluas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, ini adalah cara yang efektif untuk menarik minat generasi muda dan mengajak mereka terlibat dalam mempelajari dan mempraktikkan adat resam. Ini kerana pemulihan adat resam yang terancam atau terpinggir juga perlu diberi perhatian. Usaha harus dilakukan untuk mempraktikkan adat resam tradisional yang hampir musnah. Akhir sekali, melibatkan generasi muda dalam usaha pelestarian adat resam adalah sangat penting. Mereka perlu diberi ruang dan kesempatan untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kebudayaan serta didorong untuk mempelajari dan mempraktikkan adat resam. Seperti contoh, mengadakan kelas atau program untuk mendalami adat resam dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuatkan lagi penglibatan mereka. Dalam menghadapi cabaran dalam pengamalan adat resam pada zaman kini, penting untuk memiliki pendekatan yang komprehensif dan berlanjutan. Hanya dengan upaya bersama dari masyarakat, pemerintahan, lembaga pendidikan dan pihak-pihak lain, adat resam dapat tetap berkembang dan menjadi warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang. Dengan perubahan zaman yang semakin canggih dan maju ke hadapan, amalan dan adat resam yang diamalkan oleh generasi dahulu kini telah diturunkan kepada generasi sekarang dan akan diwarisi kepada generasi akan datang. Tiada istilah kolot dalam mengetengahkan adat resam tradisional kerana ianya membawa kebaikan kepada kita semua. Tidak semua adat resam memberi keburukan kepada masyarakat kerana pasti generasi dahulu yang mengenalkan adat resam ini ingin meningkai yang terbaik pada masyarakat. Namun, ada sesetengah individu yang masih menganggap bahawa adat resam tradisional ini hanyalah adat yang kolot dan tidak maju berbanding adat orang luar. Masyarakat kini banyak terdedah dengan pengaruh luar-luar yang telah mempengaruhi pemikiran mereka. Oleh itu, adat resam tradisional dalam masyarakat Melayu perlu dilindungi dan diturunkan kepada generasi akan datang agar warisan generasi dahulu masih diingati kurun lamanya. Warisan ini perlu dipertahankan kerana ianya menjadi identiti sebuah masyarakat dan negara serta dapat mencerminkan kepribadian seseorang dalam masyarakat tersebut.